Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 November 2020 bersama saya Syazwana Ami. Parti Perjuangan Tanah Air memberi 12 syarat kepada Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ahli parlimen parti itu menyokong belanjawan 2021. Perkara itu disampaikan oleh ahli parlimen Jelon, Mukris Mahathir di Dewan Rakyat bagi mewakili pendirian ahli-ahli parlimen parti itu. Saya menyatakan secara jelas bahawa saya yang mewakili kawasan Jelon bersama rakan-rakan yang lain, Langkawi, Kubang Pasu, Seri Gading, bernekat untuk menolak belanjawan 2021 sekiranya tiada pindaan dibuat seperti yang akan saya senaraikan di sini. Syarat-syarat yang hendak kami kemukakan ini, 12 kesemuanya, adalah untuk memastikan bahawa kerajaan tidak boros berbelanja untuk perkara-perkara yang tidak pun diperlukan ketika kita dilanda krisis yang serius ini. Antara 12 syarat yang dikemukakan termasuk lanjutan moratorium dan pengeluaran akaun satu caruman KWSP seperti mana dibangkitkan Barisan Nasional. Selain itu, pejuang mahu kerajaan menunda kesemua projek mega serta mengurangkan jumlah menteri kabinet dan melakukan potongan gaji menteri. Sementara itu, Mukris turut mencadangkan pindaan perlembagaan persekutuan dilakukan bagi membolehkan pilihan raya ditangguhkan ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Ini sangat diperlukan ketika ini kerana keadaan undang-undang sekarang yang mendesak pilihan raya diadakan semasa situasi ancaman COVID-19. Tambahan pula, beberapa wakil kerajaan menyebut bahawa keadaan ini hanya boleh dielak dengan diisytiharkan darurat. Walaupun pindaan ini memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Jelon percaya bahawa kerajaan juga ingin memastikan COVID-19 ditangani sebaik mungkin dan tidak hanya bermain politik sahaja. Maka kerajaan harus menyokong cadangan pindaan ini. Malah ada baiknya jika kerajaan sendiri yang derafkan usul untuk dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Seorang ahli parlimen hari ini mempertahankan kewujudan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa yang sebelum ini dikatakan berperanan sebagai laskar cyber. Ahli Parlimen Sebuti Lukanisman Awang Sauni menjelaskan unit itu merupakan jambatan gerak saraf yang diwujudkan 40 tahun lepas bagi menyalurkan maklumat kepada kerajaan. Kesan pemansuhan jasa ini telah menyebabkan ramai rakan-rakan jasa telah mengalami kehidupan yang agak sukar. Ada yang menjadi pembancuh simen, ada saya berjumpa rakan-rakan jasa saya di parlimen bekerja untuk menjadi tukang hidang minuman, sedangkan mereka mempunyai ijazah untuk bekerja. Dan juga terdapat pegawai-pegawai jasa yang menghampiri tugas sehingga 15 tahun telah diberhentikan, sedangkan mereka hanya beberapa minggu lagi untuk mendapat pekerjaan tetap di dalam sektor kerajaan. Lukanisman yang juga merupakan bekas pegawai unit itu turut berkongsi bahawa beliau sendiri pernah terlibat menjelajah ke seluruh negara bagi mengumpul maklumat untuk disampaikan kepada kerajaan. Dalam pada itu, beliau turut memberi cadangan mengenai lantikan Ketua Pengarah Jasa yang baru. Maka di sini saya melihat sekiranya kerajaan ingin menubuhkan jasa baharu, saya menuntut agar Ketua Pengarah Jasa yang baharu adalah harus datang di kalangan pegawai takbir diplomat dan juga politik dan juga PTD, dan juga tidak berlakunya lantikan ketua pengarah yang merupakan ahli parti ataupun mempunyai kepentingan tertentu. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC merancang untuk menjalankan siasatan terhadap projek One Bestari Net. Ini sekaligus menjadikan kali kedua projek itu diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Projek perkhidmatan sistem One Bestari Net yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan selama 8 tahun, mulai tahun 2011 sehingga tahun 2019, dengan kos berjumlah 2.71 bilion. Objektif projek ini adalah untuk melengkapkan sebanyak 10,000 buah sekolah di seluruh negara dengan akses berkelajuan tinggi 4G dan pelantar pembelajaran maya, iaitu Virtual Learning Environment. JKS telah melaporkan analisisnya terhadap kelemahan
dan juga kecuaian dari segi tapi urus yang menyebabkan objektif projek ini tidak tercapai. Jawatankuasa ini secara khusus akan mengkaji apa yang berlaku di antara 2011 dan 2019 di mana sejumlah 2.71 bilion ringgit telah dibelanjakan. Keseluruhan projek 15 tahun itu bernilai 4.47 bilion ringgit dan kini dalam fasa ketiga dengan tarikh pelaksanaan sepenuhnya ditetapkan pada tahun 2026. Wan Bestari Net dilancarkan pada tahun 2011 ketika Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memegang jawatan Menteri Pendidikan. Kes COVID-19 di Malaysia hari ini turun kepada 3 angka apabila 660 kes baru dan 4 kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 556 merupakan kes penularan tempatan dan 4 kes import. Di negeri Sabah, 387 kes telah dilaporkan, iaitu 262 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 85 kes daripada kluster-kluster baru, iaitu kluster Sabaru, kluster Tomher dan kluster Garden. 51 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 74 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Selangor, 139 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 67 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 2 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Putra 18. 28 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 44 daripada saringan lain-lain saringan. Di Negeri Sembilan, 31 kes telah dilaporkan, iaitu 25 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 4 kes daripada lain-lain saringan. Jumlah kes aktif di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 12,814 kes. Sementara itu, Dr. Nur Hisham mengumumkan terdapat 630 kes yang disahkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan kes sembuh setakat ini adalah sebanyak 37,254 kes. Terdapat 103 pesakit yang dimasukkan ke unit rawatan rapi, manakala 41 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 4 lagi kematian dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kematian mencecah 322 kes. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri-negeri yang mencatatkan penurunan kes mungkin akan ditamatkan lebih awal, kata Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob. Seperti saya kata, walaupun kita umum PKPB di seluruh negara kecuali Pahang, Kelantan dan Perlis ini, walaupun kita umumkan selama 1 bulan, tetapi saya dah katakan bahawa permulaan penilaian apabila tempoh 2 minggu itu tiba. Tempoh 2 minggu, saya percaya hari Sabtu ini. Jadi sekarang ni KKM sedang menilai dari segi jumlah kes, dari segi penilaian risiko, keberangkalian, jangkitan dan sebagainya sedang dinilai. Dan KKM akan membentangkan keputusannya pada hari sidang khas hari Jumaat nanti. InsyaAllah, kalau didapati tidak ada peningkatan kes, pandangan daripada KKM tempat itu sudah pun selamat, statusnya sudah pun boleh dianggap sebagai hijau, negeri hijau, maka kemungkinan beberapa negeri itu akan ditamatkan PKPB mereka. PKPB telah dilaksanakan di seluruh negara kecuali Pahang, Kelantan, Perlis dan Sarawak. Ia dijangka tamat pada 6 November depan. Persatuan Pemuda Baharu Universiti Melaya UMNI hari ini kesal dengan tindakan polis yang masih meneruskan siasatan terhadap ahli persatuan itu walaupun telah menarik balik kenyataan mereka dan memohon maaf kepada Yang di-Pertuan Agong. Perbincangan akademik kami mengenai perlembagaan persekutuan tidak melanggar atas hasutan. Penyiasatan pihak polis yang kurang berasas dan double standard ini telah membuktikan kerajaan menggunakan undang-undang zalim untuk membisukan para disidents serta mengekang kebebasan akademik para mahasiswa. Terdahulu, pihak polis hari ini telah memanggil 2 lagi ahli UMNI bagi membantu siasatan mengenai artikel yang diterbitkan persatuan itu berkaitan peranan Agong. Sementara itu, Peguam UMNI mahu pihak polis menghentikan siasatan terhadap persatuan itu susulan permohonan maaf yang telah dibuat pada 12 November lalu.
they have already issued a statement indicating that whatever they published was purely for academic purposes. And this should be encouraged. You should have academic discussions on this sort. So why are they being investigated? Why are they being called for further investigation? To take a further statement. All this should stop. That's our view. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.